Okey, dulu kan waktu kita kecil-kecil kita biasa kan dengar kisah tentang Nabi Sulaiman yang waktu ni dia kumpulkan semua rakyat-rakyat dia. Ada binatang, ada jin, ada manusia kan, tapi ada satu burung kan yang dia datang lambat. Burung apa? Burung hudhud. Dia datang lambat, dia bagi tahu alasan dia kenapa dia datang lambat kat Nabi Sulaiman. Dia cakap, aku nampak dekat negeri Sabak ni Puteri Balqis bersama dengan rakyat-rakyat dia tengah sembah matahari. So aku sampaikan berita ni kepada engkau wahai Nabi Sulaiman. Bila saya baca tentang kisah ni, saya nak tahu apa bahasa yang digunakan waktu ni. Jawapan dia sebenarnya dia bertutur dalam bahasa burung. Ini dirakamkan oleh Allah SWT. Nabi Sulaiman cakap, ya ayyuhanna su'allimna mantiqat tayr wa utina min kulli syai. Wahai manusia, aku ni diajarkan, diberikan ilmu oleh Allah untuk bertutur dalam bahasa burung, dan aku ni diberikan kelebihan atas setiap sesuatu. So ini yang dikatakan oleh Nabi Sulaiman. In fact, dalam satu kitab Yahudi ada menyebut tentang Nabi Sulaiman ni bila dia berbicara dalam bahasa burung ataupun bahasa semut, dia bukan saja fasih, tetapi dia juga eloquent. Ayatnya bersifat ekspresif, dia mampu menyampaikan maksud tu dengan baik kepada spesies tu. So ini yang saya nak kaitkan dengan hari ni. Hari ni kita boleh nampak macam mana kita terlalu bergantung kepada barat terutamanya untuk kita dapat proven data kan. Kalau kita belajar tentang ilmu ni, okey ke tak? Kita kaji tentang benda ni, okey ke tak? Betul, benda tu perkara yang baik, tapi sampai bila kita nak biarkan bangsa kita ni menjadi bangsa yang terkebelakang? Sepatutnya kita, terutamanya bangsa Melayu yang pernah terkenal satu masa dahulu sebagai satu bangsa yang dekat dengan alam semula jadi ni, sepatutnya kita grab the chance. Sepatutnya kita yang memonopoli ilmu-ilmu ni. Sebab hari ni sudah mula di barat ada satu kajian ornitomancy disebut. Kan, ornitomancy ni dia mengkaji macam mana satu burung ni dia punya sifat dia, apa rutin yang dilakukan oleh satu-satu burung ni. Contohlah ada satu burung yang sama, dia hinggap di satu dahan yang sama, di pokok yang sama, pada waktu yang sama, pukul 4 contohnya atau pukul 3. Kan, ini apa maksud yang cuba disampaikan oleh burung? Sebab kita kena tahu sifat mukjizat ni Allah berikan kepada para rasul ni, dia sesuai dengan zaman. Sebab diceritakan zaman Nabi Sulaiman dan juga zaman Nabi Daud ni, waktu ni orang sudah mula faham apa yang cuba disampaikan oleh burung ni. Tapi ilmunya terhad kepada good omens dan juga bad omens je. Contohlah bila dia jalan-jalan ataupun nak pergi perang, tiba-tiba dia nampak ada 3 ekor burung macam berputar-putar dekat udara tu, 3 ekor burung ni. So dia tahu apa omens di sebalik berita yang cuba disampaikan oleh burung ni. Tapi Allah sampaikan ilmu dengan lebih banyak, dengan lebih mendalam kepada para rasul ni untuk melemahkan musuh-musuh dia. Itu tujuan mukjizat. Kan sama juga kalau kita tengok Nabi Daud yang boleh melenturkan besi. Kan memang sampai hari ni pun tak ada orang yang boleh melenturkan besi. Tapi kita dapat nampak di kilang-kilang ada mesin yang sudah boleh melentur besi. So ini perkara yang kita perlu garap, kita perlu ekstrak daripada kisah para rasul. Kan in fact dalam surah Nabi Yusuf Allah sebutkan, nahnu naqussu alaika ahsanal qasas bima auhayna ilaika hadzal Quran. Allah nak bagi tahu kat Nabi Muhammad, kami ceritakan kepada engkau wahai Muhammad satu kisah terbaik sekali, kan, yang paling top sekali kan. Tapi takkanlah satu kisah yang paling top sekali hanya sekadar untuk ambil pengajaran. Satu lagi saya nak ceritakan last, Nabi Yusuf, kisah dia yang boleh mentadbir mimpi ni kan, satu masa dahulu pernah menyelamatkan kerajaan Mesir yang diperintah oleh Raja Hyksos. Kita nampak macam lekeh je, ini mimpi ni Saman Bila ni, nak refer ni kolot punya ni. No, dia bukan kolot, dia pernah selamatkan satu kerajaan. Dan hari ni kita dah ada kajian yang disebut sebagai onerologi, satu kajian yang mengkaji macam mana manusia dalam rutin seharian dia tu boleh reflect kepada mimpi yang kemudiannya masuk ke dalam fasa rapid eye movement, dalam fasa tidur ni. So ini sahaja permintaan saya, supaya kita jangan lagi nampak sejarah ni hanya sekadar macam untuk mengambil sejarah. Sebenarnya ada banyak lagi cabang-cabang yang mungkin kita boleh kaitkan dengan sains, dengan math. Ni perkara yang kita perlu pandang dengan lebih jauh. Sekian saja dulu. Assalamualaikum.